Qala syarihu Asy-Syaikh Ibrahimul Baijuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Fa in qila ay fis su'al, maka jika dikatakan, artinya pada menanya. Fa in qila kaifa hadza ma'a anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna jama'atan min ahli al-fatrati fin nari kamri'il qaisi wa hatimin at-ta'i wa ba'di aba'is sahabati. Ini dia buat satu soal dengan katanya kaifa hadza, betapakah ini, bagaimanakah ini, apa ini? Kita klik kepada kaifa hadza ay kaunul mazhabil haq anna ahlal fatrati najun. Klik situ. Bagaimanakah ini, apa ini? Kaunul mazhabil haq, kaunul mazhabil haq, keadaan mazhab yang sebenar. Anna ahlal fatrati, bahwasanya ahlul fatrah, orang hidup ketinggalan nabi-nabi itu, orang hidup di celah antara nabi-nabi itu, dia panggil ahlul fatrah. Mazhab yang hak, orang ahlul fatrah itu najun, kata lepas daripada azab dah. Bagaimana itu? Ma'a anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tu tambah titik-titik tu, serta bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, dia telah cerita, dia telah rakyat bi anna jama'atan, itu pun jatuh titik tu juga, dengan bahawa satu golongan min ahlil fatrati, satu golongan, satu puak daripada ahli fatrah, adalah mereka itu finnari. Itu khabar anna akhbara bi anna jama'atan min ahli fatrati finnari. Makna kata gano boleh kata mazhab yang sebenar tu ahli fatrah lepas daripada azab, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah mengkhabarkan ada satu puak daripada ahli fatrah tu di dalam neraka. Seperti siapa? Ini nak misal jamaah min ahli fatrah, seperti Kamri'il Qais, orang terkenal daripada syu'ara, daripada tukar syair, terkenal Imri'il Qais ni, daripada syu'ara orang Arab, tukar-tukar lagu, daripada Arab zaman jahiliyah dulu ni, Imri'il Qais. Nabi sebut kata dia daripada ahli neraka. Wa hatimin, bila wasa wa hatimin at-ta'i, dia muka tanwin. Wa hatimin, ya ada tanwin gitu. Lepas tu bila kita wasa bunyi wa hatimin at-ta'i, dan hatim at-ta'i terkenal dengan orang yang boros, orang yang murah hati, orang yang boros. Dengan siapa? Orang Arab tu buat masal, bila orang yang bersifat murah, dia gelar hatim. Dia gelar kata hatim, kerana hatim ni orang yang murah sangat. Tapi dia di zaman jahiliyah, belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu Nabi sebut Hatim at-Ta'i, Imri'il Qais. Ni orang-orang terkenal saja ni. Dan
wa ba'di aba'i sahabati, dan setengah-setengah daripada bapa sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Nabi riwayat juga kata neraka. Mana? Fa inna ba'dha sahabati, kerana bahawasa setengah-setengah puak sahabat radhiyallahu anhu sa'alahu, telah tanya ia ba'du sahabah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah tanya ia akannya, yang ditanya daripada bapaknya. Sa'ala ay an abaihi, an abihi, tanya daripada bapak dia. Masa dia tanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hal huwa yakhubu, padahal ia Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Nabi tengah-tengah duk baca khutbah, masuk setengah-setengah sahabat. Faqala, maka berkata ia ba'du sahabah, ataupun ayyus sa'il, orang yang menanya tu, dia tanya aina abi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah membaca khutbah. Orang tanya, di mana bapa aku? Faqala, maka sebeda ia, yani mana fa ajaba biqaulihi, maka menjawab ia dengan sebedanya finna. Dia jawab. Tu panggil kata orang zaman jahiliyah daripada ahli fatrah ni datang pada hadis. Katanya Nabi sebut kata di jalan neraka. Jadi berlawanlah dengan kaum mazhab yang hak tadi kata anna ahlal fatrah itu najun. Jadi puak ahli fatrah tu mazhab yang sebenar kata lepas daripada azab. Sedangkan ada hadis menunjuk atas kata kena azab. Tak ke berlawan tu? Ya. Bak dia tanya kata kaifa haza? Undur klik. Tu soal kata kaifa haza, bagaimanakah ini kaunul mazhabil haq anna ahlal fatrah najun minal azab. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada segolongan daripada ahli fatrah tu dalam neraka. Seperti Imri'il Qayhatim anna at-ta'i, setengah-setengah bapa bagi sahabat ketika ditanya dia jawab kata dalam neraka. Bagaimana tu? Jawab ujiba, dijawabkan bi anna ahadithahum, dijawabkan dengan bahawasa segala hadis-hadis mereka itu. Dengan bahawasa segala hadis-hadis mereka itu, yakni hadis mereka itu hadis jamaah daripada ahli fatrah. Maksudnya hadis yang menunjuk atas jamaah daripada ahli fatrah tu di dalam neraka. Ringkas kata hadis-hadis mereka itu. Nak tahu ya tangan. Bi anna ahadithahum ay bi anna al ahadith dallata ala annahum min ahli an-nar. Tu bahawasa hadis-hadis mereka itu, hadis-hadis yang menunjuk atas bahawasa mereka itu daripada ahli nar tu, dia panggil ahadithu ahadun. Dia panggil ahadithu ahadun. Hadis ahad hak muqabil bagi hadis mutawatir tu. Bila orang beriwayat tak ramai sampai martabat tak muafakat, tak mungkin muafakat atas dusta, tak silap, itu dipanggil hadis mutawatir. Muqabil dia panggil hadis ahad. Tak kira sahih tak sahih, tak ada kira. Dalam pengajian orang mengaji masalah pertama kali nak kena hadis sahih, hasan, dhaif. Setelah nyata kata hadis ni hadis sahih, seperti hadis riwayat mengenai dengan bapa dalam neraka ni, hadis riwayat Muslim, tu dia panggil hadis tu sahih. Baik, setelah sahih dah mai bicara pula mutawatir ke ahad. Cara nak ambil hukum, cara nak ambil ketua ya kena gitu pula. Dia kata sahih gak,
Tu setengah orang dia buat lagu tu. Boleh ke orang awal tengok dengan tak ada mengaji. Ada sahih, nak bakar ada sahih. Tak reti kok mana angin orang panggil. Ni sebab tu kita kena kita orang mengaji tu berhenti molek untuk nak menolak syubhat. Ni panggil syubhat. Ada sahih, ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim. Itu dia bunyi tengok ada arah-arah as-sahih kutub ba'dal Quran. Sedap ambil buah orang. Nah itu ya. Kalau gitu baik hadis sahih dah. Bila hadis sahih dah masalah mutawatir kok orang riwayat ramai setara mana. Kalau Muslim riwayat sekali lagi tak lain riwayat ke tak. Apa tengok sanak dia tarik-tarik tengok berapa tarik. Ya kena tengok periksa situ sampai tengok ke orang mengaji. Kalau buat kedengar gitu ke. Tapi hak tu kecek besar tu. Tu dia hak tu sedap tu kecek tu. Dia. Dia panggil jawabnya hadis ni hadis ahad. Hadis ahad bila berlawan dengan hadis ahad bukan dalil qat'i. Selama tidak berlawan tak apalah, bila berlawan kaedah kita ditinggalkan. Kalau boleh hipung dihipungkan. Tanggung gitu, tanggung gini. Tak kalau hadis ahad wahia, kalau gitu hadis ada riwayat tentang setengah-setengah bapak sahabat tu daripada Melaka tu dia panggil hadis ahad. Apa nak tahu apa ada hak mutawatir kena pergi dalam ilmu mustalah hadis. Nak pergi dalam ilmu nu. Wa huwa dan iaitulah ahadithu ahad tu la tu'aridu, tidak melawan, ia tidak boleh membantah, ia tidak boleh melawan. La tu'aridu, tidak boleh melawan ia al-qat'iyyah, akan ad-dalil al-qat'iyyah. Hadis ahad tak boleh melawan ia akan dalil qat'i, dalil yang tak ada ihtimal takwil. Dalil qat'i kalau gitu mana? Wa huwa iaitu al-qat'i qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala ni dalil mutawatir, kerana ayat Quran ni mutawatir. Nak tulis satu ayat tu saksi beratus sahabat. Ayat ni duduk mana orang ni pakat saksi baru tulis. Jangan nak tulis Quran gitu. Masa Nabi ada sendiri sallallahu alaihi wasallam tu tak apalah, turun ayat Nabi suruh tulis, panggil Zaid bin Thabit di antara orang yang tulis ayat Quran. Maka tulis masa tu bukan tulis buah ke kitab gini dak, tulis kok tulis tu ada tulis di batu. Tulis di batu-batu di pelepah taman, tulis di pelepah taman di batu dulu. Lepas tu apa ingat di dada. Dia duduk dalam dada sahabat-sahabat. Duduk gitulah. Lepas tu bila siapa masa Sayyidina Abu Bakar jadi meretah tu, orang-orang hufaz hafiz-hafiz Quran tu banyak duk mati. Mati tua, mati sakit, mati dalam perang, macam-macam lah. Lalu tu Sayyidina Umar bimbang takut hilang. Moga puak ingat Quran mati ni, Quran duk dada mereka ke? Orang kamu dia tak ingat Quran. Lalu tu Umar suruh tulis dia jadi sebuah. Suruh ke Abu Bakar. Abu Bakar pada mula tak berani nak buat kerana bid'ah. Zaman Nabi tak buat belah ni. Umar tinok dia lagi kata ini perkara baik. Kalau tak buat hilang Quran tu teruk lagi. Abu Bakar nampak. Setuju dua tu. Abu Bakar khalifah, Sayyidina Umar sebagai Perdana Menteri dia. Setuju dua tu. Bila setuju panggillah Allah biasa dak tulis wahyu zaman Nabi, iaitu Zaid bin Thabit. Bila panggil Zaid, perintah suruh tulis. Zaid pula tak berani, kalau tuan khalifah perintah saya untuk memikul bukit, saya tak berasa berat. Bukan main nak tulis Quran ni berat ni, kerana zaman Nabi tak suruh buat lah ni. Dia dak tulis di batu-batu gitu lah. Tulis di pelepah taman, nak buat jadi sebuah bagi tak ini panggil mushaf. Nak buat belah ni. Zaman Nabi tak ada buat lah ni. Oh, hebat perintah suruh pikul bukit lagi, dia kata. Gengeng sikit dia kata. Tengok. Maka dia kata, baik ini kebaikan. Kalau tak buat gini hilang. Supaya tentang ilmu. Cuba kalau ulama tak tulis buat kita orang belakang nak main mana? Nak kena ilmu macam mana? Jadi waktu tengok ni kecek ulama, waktu tengok dengan ulama, sebab tu ilmu tak berkat. Putnah galah habis. Tak erti jasa. Baik. Kalau gitu mana kalau tulis
tak duduk sebuah gitu. Mati Abu Bakar, si pandai tu duduk di Umar. Mushaf tu duduk di Umar. Bila Umar tu meninggal, dia tinggal di anak dia Hafsah radhiyallahu anha. Bila masa Sayyidina Uthman tu pergi duk buka negara tu, duk buka semua keluar Islam, kau banyak kau ramai negara je negara Islam, keluar bahasa cakap tu macam-macam bahasa, menyebabkan baca Quran berselisih. Gitu aku baca gini, hak ni kata aku baca gini, mengaji dia ni selerak banyak, nak bunuh lah dah. Siapa nak jadi balah berkelahi buku baca Quran. Lalu tu Uthman pula panggil semula puak-puak penulis Quran, peripun serta ambil hak asal dia minta dengan Hafsah, hak asli naskah asal, mari nak salin. Salin buat 8 buah mushaf. Dia pegang sebuah, dia panggil Mushaful Imam, hak duduk di Uthman sendiri, hak dia mati ketika dia kena bunuh. Hak tu Mushaf Al-Imam, hak duduk dengan dia sendiri. Pahal lagi dia tinggal di Madinah sebuah, dia panggil Mushaf Al-Madani. Hatta pergi ke Mekah sebuah Al-Mushaf Makki dia panggil. Hatta ke namanya Basrah, dia panggil Al-Basri. Hatta pada Kufah Al-Kufi. Sebab kita dah baca ni Asim daripada Al-Kufi. Kita dah baca. Lepas tu bila dia hatta lagi habis 4 negara Islam, dia kata apa kamu dia selisih dalam membaca rajak dalam mushaf ni. Hatta lagi kepada Madinah, hatta lagi kepada Basrah, hatta lagi kepada Kufah, mana-mana negara di bawah Islam, hatta lagi. Siapa ada selisih dalam baca, buka ni. Betul hak ni, tak betul hak ni, rajak sini. Lepas tu dia panggil habis, hak duk baca-baca lain dia suruh bakar. Ni ulama kata buku bakar boleh ni. Bakar kan nak jaga. Dia perintah suruh bakar hak lain pada tu. Di situ lahirnya Khawarij tak puas hati, kata Uthman tahu Quran banyak, yang buat Quran macam-macam kata. Syiah pun tak puas hati, macam-macam lah. Nanti jadi perpecahan yang berlaku. Sabit tu dia nak menimbul Quran tambah banyak ni. Dia termasuk Uthman buah banyak dia tak. Hak turun zaman Nabi tu Uthman buah banyak. Dia timbul. Dia nak tahu juga lebih kurang. Maka tak kala tu tepat nak di sini munasabah dengan kita nak bercara ni di mana? Naknya di sini. Masa Uthman suruh tulis. Bila tulis kena ada saksi. Masa Umar pun betul juga. Nak tulis kena ada saksi. Ayat ni duduk di mana? Dia mau ingat. Orang ni main menyaksi kata ayat ni duduk dalam surah ni. Ayat ni duduk belatu sini, duduk pelatu sini. Tu dia. Baru tulis. Habis dia panggil Quran ni riwayat mutawatirah. Orang yang berayak ni beratus-ratus daripada sahabat. Ayat ni duduk sini, bacanya begini. Ayat yang kedua duduk sini. Dalam surah ni pelatulah tu. Supaya kita tak tengok dalam Quran yang sudah diatur ni. Dia panggil Quran ni riwayat mutawatirah. Ada apa hadis? Hadis ada kalau orang royak tu ramai, siapa beratus-ratus, ribu ada. Dia panggil mutawatirah. Kalau royak tak siapa tahu tu, dia panggil hadis ahad. Tu beriti mata-mata. Bila hadis ahad mari sah. Sah tu tak ada apalah segi sah, kerana orang berayak, orang sikah ke apa, wala sore apa sah. Dia panggil gharib. Bila begitu mari tengok ayat Quran, berlawan hadisnya ayat Quran. Ni kata la tu'aridul qat'iyyah. Nak masuk situ. Mana al-qat'i? Wa huwa qauluhu ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Ni ayat kata dan tidaklah kami, Allah Ta'ala, mu'azzibina, tidaklah kami menyeksakan, hatta sehingga nab'atha, sehingga kami bangkitkan rasulan. Ni Allah janji dah ni. Sepatutnya undang-undang dia tidak menyeksakan seseorang hamba sehingga dia bangkit dulu rasul, suruh rasul berdakwah, suruh rasul mengajak, menyeru kepada beriman dan menerangkan yang palsu, menerangkan yang sebenar. Bila orang tak terima, hatu baru kami menyeksa. Kalau gitu ahli fatrah rasul tak ada. Tu dia. Ahli fatrah ni rasul tak ada. Orang hidup belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang masa tu tak ada bangkit rasul lagi. Tak ada bangkit rasul lagi. Tu kata kami tidak menyeksa sehingga kami bangkit akhir rasul. Barulah bila kami bangkit rasul, orang menentang rasul, baru kami menyeksakan.
Habis itu. Tu jawab dia. Jawapan yang kedua, wa bi annahu, atas pada bi anna ahaditsah ni. Jawapan yang kedua, wa bi annahu, dan dengan bahawasanya yajuzu ayyakuna ta'zibu man sahha ta'zibuhu minhum li amri. Itu ta'alluq mahzuf khabar yakun. Bahawasanya boleh jadi, harus, bahawa adalah menyeksakan mereka yang telah sah oleh menyeksanya. Siapa dia? Minhum, daripada mereka itu, daripada ahli fatrah. Bahawa menyeksakan mereka orang sahha ta'zibuhu, yang telah sah oleh mengazabnya. Minhum, siapa dia? Man sahha ta'zibuhu. Itu jumlah silap man mudhaf ilaih bagi ta'zibu, idafah masdar kepada maf'ul. Harus bahawa adalah menyeksakan orang yang telah sah oleh menyeksanya man. Siapa man? Hal keadaan minhum, daripada mereka itu, daripada ahli fatrah. Menyeksakan orang telah sah menyeksa itu, boleh jadi menyeksa tu li amrin yakhtassu bihi, kerana sesuatu perkara yang tertentu ia dengannya. Suatu perkara tertentu ia dengannya, dengan man tu. Suatu perkara tu ya'lamuhu Allahu, mengetahui akannya akan al-amr, akan perkara itu oleh Allah Ta'ala, wa rasuluhu, dan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab Imri'il Qais tu kena seksa, sebab-sebab Hatim kena seksa, sedangkan dia orang zaman jahiliah daripada ahli fatrah. Dan setengah-setengah bapa bagi sahabat tu kena seksa, sedangkan dia daripada ahli fatrah, kerana ada sesuatu perkara yang Allah tahu. Kita nak buat umum tak boleh. Di mana kerana ada suatu perkara khas, kita nak umum tak boleh. Itu dia. Habis itu dua jawapan. Dua jawapan. Klik kepada Humi dah ni. Wa kharaja ni klik ke Humi. Klik ke Humi ta'rif mukallaf. Dia jauh ni, kita ni jauh sengah. Klik ke Humi, klik. Wa kharaja bi salimil hawasi ay fi ta'rifil mukallaf, dan telah keluar dengan kata yang selamat sejahtera bacaan ra, yakni pada ta'rif mukallaf dua. Fal mukallafu huwal balighul aqil alladhi balaghathu ad-da'watu salimul hawas. Nak panggil orang mukallaf, orang kena tuntut hukum syarak tu, orang baligh, orang siapa umur. Lagi pula ia ada akal, ada tamyiz. Lagi pula yang telah sampaikannya oleh dakwah seruan agama kepada dia. Yang keempat, selamat bacaan ra, pendengar dia sempurna atau pelihak dia tu sempurna. Tu orang nak panggil orang mukallaf. Keluar dengan kait tu oleh ghairuhu, oleh ghairu salimil hawas, orang tak selamat bacaan ra. Lah dengan bahawa buta lagi tuli. Dia buta, terkatuk jalan nak faham tu, dengan sebab nak isyarat dia tak nampak. Dengan jalan hurai surah dia dengar, dia tuli. Jadi terkatuk itu dia panggil. Mana tak panggil mukallaf. Walihaza, dan kerana inilah, kerana apa? Lianna ghairahu tu kharaja. Atau berkata dia ni, walihaza, kerana inilah walihaza ay li anna ghairahu laysa bimukallafin. Itu dia. Kalau gitu sebenarnya kena tafriq lagi. Wa kharaja bisalimil hawasi ghairuhu ay fa laysa bimukallafin. Tafriq kita dulu. Arti maka bukan ia mukallaf. Orang tak salim hawas ni, orang tak selamat bacaan ra, tak panggil mukallaf, walaupun dia ada akal, walaupun dia telah balik umur 15 lebih dah. Umur 15 lebih dah panggil balik dah. Pula dia ada akal, katakan begitu, tapi buta lagi tuli. Buta lagi tuli, jak kecil lagi, balik dalam keadaan buta lagi tuli. Orang ni falaisa bimukallafin, buta frame situ dulu, maka bukan ia mukallaf.
Walihadza kerana inilah begitu lianna ghairas salim itu ghairu mukallafin lianna ghairas salim tu laisa bimukallafin sebab nilah qala ba'du a'immatis syafi'iyyati kerana inilah berkata oleh setengah imam-imam daripada ulama mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka katalah mana tu, law khalaqallahu insanan a'ma asamma, sekiranya kalau menjadi oleh Allah akan seorang insan, akan seorang manusia, kalau Allah Ta'ala menjadi ke seorang manusia yang buta lagi tuli, a'ma sifat. Kalau menjadi Allah akan seorang manusia yang buta lagi yang tuli, a'ma asamma isim fa'il sewasah, mudah tanwin. Law khalaqallahu insanan, jikalau menjadi oleh Allah akan seorang manusia a'ma yang buta, tulis rupa ya, tapi alif bacanya dengan tidak ada tanwin. Kalau tanwin baca a'man, tidak a'ma. Asamma, kalau tanwin dia kena tulis alif lepas pada mu. Ini tak ada asamma, tak ada tanwin. Ini kena kira dengan hum. Ini kena buat kira dengan hum. Sebab itulah kita nak witi molek tu juga berkakah banyak. Nak usarah sehingga ada. Jikalau menjadi oleh Allah akan seorang insan yang buta lagi tuli, nascaya jawab lau saqata anhu wujubun nazari wa taklifi. Tu dia. Wa taklifi. Nascaya gugurlah daripada al-insan minku. Buah lelah juga dah. Saqata anhu anil insan. Lelah maklum. Maka gugurlah daripada orang itu oleh wujubun nazari, gugur oleh wajib. Mana tak wajib dia terfikir. Tu dia nak fikir-fikir tu atas orang yang ada akal. Sebab Tuhan katakan fa'tabiru ya ulil absar, maka i'tibar oleh kamu, fikir oleh kamu, ronding oleh kamu, hei orang yang punya akal. Duk tuju situ kata ada akal, tak ada suruh fikir, kerana fikir ni kerja akal. Supaya kita dah suruh tengok orang buta, bawa temu orang buta, tengok ni, jari aku berapa. Ya mula lah amungan kat aku. Tu dia temu orang buta, tengok jari aku berapa, tengok orang ni merah ke hitam ke biru. Dia dah tanya dia, orang panggil gapo tu, betul dah kaya mata buta. Temu orang atas buta, jadi dia ambil getah ni, nak tanya getah ni hijau ke merah ke biru. Kaya dia dekat ya tak apa. Buta-buta dekat tak apa semua. Itu dia. Nak ayat tengah ni dia. Jadi dia panggil tak erti. Betul dah kaya buta, dia tak tekan suruh tengok. Ni pos-pos tu lah. Jadi kawan ni buta lagi tuli. Dia suruh fikir kan. Dia nak fikir macam mana. Jadi gugur. Walaupun fikir ni habis akal, tapi dah jalan dia terkatuk. Oh tu dia. Ini bukan ittifaq lah. Satu kawan kata tak kena foto lah, kerana buta ni habis tengok, pertama dengar ni habis telinga, kemudian fikir ni habis akal. Tu dia. Mana wajib foto atas dia. Ni berat sikit. Kalau dia pandai kira sendiri tak ada apa. Kalau tak pandai kira agak berat lah dia. Orang lain nak wayak tak boleh, dia tak dengar. Nak isyarat dia tak nampak. Orang lain tak lagi buat tak dia sendiri. Berat sikit kaum tu. Mazhab kita Syafi'i dak gugurlah gugurlah daripadanya pada al-insan itu oleh wujubun nazari. Wajib fikir. Mana tak wajib dia terfikir. Wat taklifu, tak ada wujubu. Gugurlah daripadanya oleh taklif. Mana dia bukan mukallaf. Bila gugur taklif, mana dia bukan mukallaf. Wa huwa sahihun. Syekh kita kata wa huwa, dan iaitulah ma qalahu ba'dul a'immah, ataupun hadzal qaul ni atau pandak sikit. Wa huwa ay hadzal qaul,
Ini perkataan sahih. Sahihun. Perkataan ini sahih ni. Kalau Allah Ta'ala menjadikan seorang daripada kecil belum balik tu buta lagi tuli, hanya siapa balik dalam keadaan begitu, orang ni gugur oleh wajib nazar, mana tak wajib atas dia fikir, dan gugur oleh taklif. Wat taklifu atas pada wujubu tu sendiri. Bila gugur taklif, mana orang ni bukan mukallaf. Tak kalau gugur ai fa laysa bi mukallafin, tak pernah di situ. Tak kalau saqata ai fa laysa bi mukallafin, dia bukan orang mukallaf. Kau ni lah sahih kama fi syarhil musannifi, seperti barang yang tersebut dalam syarah bagi musannif kita sendiri. Musannif tu iaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, tuan mata jahrah kita ni. Syekh Ibrahim juga nama syarah kita ni Ibrahim juga. Ibrahim Al-Baijuri, musannif kita Ibrahim Al-Laqani. Maka dia buat syarah dalam syarah dia sendiri. Sebutlah ni. Habis besar situ. Tambihun. Ni suatu penjagaan. Iza alimta, apabila engkau ketahui, apabila engkau tahu kata anna ahlul fatrati, bahwasanya orang ahli fatrah. Muraknya jawab dia sarah dah dulu. Siapa dia ahli fatrah? Dia kata dulu wahum man kanu baina azminatir rusul au fi zamanir rasul allazi lam yursal ilaihim. Ambil numari. Ya dah. Apabila engkau tahu bahawa ahli fatrah, orang hidup di zaman celah-celah antara nabi, mati seorang nabi, nak bakit seorang nabi, celah tu panggil ahli fatrah. Kita nak misalkan Bani Israel antara mati Nabi Yusuf nak bakit Nabi Musa lebih kurang 400 tahun. Orang hidup macam tu, masa tu ahli fatrah. Satu kaum kata ada orang hidupnya antara satu rasul ke satu rasul yang diutus kepada dia. Kalau itu orang Arab, lepas pada mati Nabi Ismail nak bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celah tu panggil ahli fatrah. Walaupun rasul-rasul ada, tapi rasul ada utus lain kepada Bani Israel dan kaum yang sekeliling kelalanya ya. Baik. Bila kau tahu dah bahawa ahli fatrah itu najuna ay minal azab, mereka itu lepas daripada azab, tak kena azab, ala rajihi ala alqauli rajih, atas kaum rajih daripada mazhab Asy'ariyah kata begitu. Apabila engkau tahu di situ ke alimta, jawab iza, nastaya tahulah engkau kata anna abawaihi, bahawa dua ibu bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah dan Aminah nu. Abdullah dan Aminah nu bapa ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, najiyani, dua orang yang lepas daripada azab. Najiyani ay minal azab, dua orang lepas daripada azab, tak kena azab ibu bapa Nabi. Sebab likaunihima, kerana keadaan keduanya, kedua abawaihi itu, dia adalah min ahlil fatrati. Dia daripada ahlil fatrah. Moga dia apa dia Abdullah mati tak ada tengok anak-anak. Kau yang masyhur katakan kita tak baca berjanji no, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah, tak kala cukup mengandung Aminah kepada anaknya, tak kala sampai mengandung umur 2 bulan, yang mengandung kat perut 2 bulan tak kata. Boleh kat perut 2 bulan atas kaum masyhur, tuwfiya, matilah abuhu, tuwfiya bil madinati, matilah, wafatlah di Madinah oleh bapaknya. Siapa dia? Abdullah. Tu dak baca tu. Walamma tamma min hamlihi syahrani, 2 bulan, ala masyhuril aqwalil marwiyah, atas kau yang masyhur, riwayat yang masyhur. Tuwfiya, jawab lamma tu, tuwfiya bil madinati abuhu Abdullah. Tu dia sebab dia mati di sana, sedangkan dia duduk di Mekah. Bapa dia mati di sana. Wa qad tu yang sampai akhir kan dia jadi ziarah. Di samping dia pergi ziarah keluarga bapak-bapak saudara dia. Tu dia keluarga di sana sakit, mati tak ada kelik Mekah, mati sana.
Habis kalau gitu nyatalah bahawa Abdullah itu min ahli al-fatrah, dan ibunya kata setengahnya masa mati Aminah tu ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baru umur 9 tahun. Atas khilaf juga tu pun ala kulli hal belum bangkit, belum letak jadi Nabi. Dia panggil ahli al-fatrah. Bal bahkan jami'u abaihi, bahkan semua tok neneknya, bukan sekadar bapak dia saja, bahkan segala bapak-bapak yang kita panggil tok nenek lah, bahkan semua nenek moyangnya, segala nenek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummahatihi. Ni sebelah balik ibu. Toknya mana nenek kau ni? Segala toknya toknyuk dia. Tu Melayu kata gitu. Nenek moyang. Semua tu ngajuna lepas mereka itu daripada azab, dan lagi pula wa mahkumum bi imanihim, dan dihukumkan dengan beriman oleh sekalian mereka itu abaihi wa ummahati, jami' abaihi wa ummahati, bahkan dihukumkan dengan iman semua tu. Bertengok lam yadkhulhum kufrun, tidak termasuk akan mereka itu oleh kufur. Wala rijsun, dan tidak masuk oleh kekotoran, asal rijs najis. Kekotoran rijsun min amali syaitan dalam Quran sebut. Arak dan khamar judi, arak dan judi rijsun, itu najis, kotor. Wala aibun, dan tidak masuk akan mereka itu oleh keaiban, tak ada. Sebab keturunan Nabi ni orang mulia, nasab dia kata nasabun tahsibul ula bihulahu. Tu dia wayak keturunan tu mulianya. Bertengok tu wa kaifala ni kata fa'azim bihi min 'iqdin ta'allaqat bihi kawakibuhud durriyah. Wa kaifala, betapa gak tak mulia gano gak mungkin Nabi duk catat di tengah sebuah sebah. Ya awak mata cucuk 100 butir patut letak harga juta sebutir kat situ. Tak mulia kan awak sebah tu. Tu dia. Wasbah hak lain batu biasa, patut batu mata sebutir harga 100,000. Tu. Wa kaifala was-sayyidul akram. Dia. Sallallahu alaihi wasallam duk catat di tengah. Tak mulia kan kok. Tu hak kita dak baca. Tapi sedap kata itu lah duk juga dah. Sedap kata uti pun boleh duk juga dah. Kalau uti lagi sedap lagi. Itu dia. Baik. Jadi bahkan semua tok nenek moyang dia tu tidak masuk akan mereka itu oleh kufur, dan wala rijsun atas pada kufur la taukid, dia panggil la zaidah untuk mentaukidkan Nabi, tidak masuk oleh kekotoran, dan tidak masuk oleh keaiban, dan wala syai'um mimma kana alaihi al-jahiliyatu, dan tidak masuk oleh sesuatu pun daripada barang yang telah ada atasnya oleh orang jahiliyah. Pasal jahiliyah jalan, pasal zalim, buat keturunan tak zalim. Tu dia. Apa dia ni? Orang jahiliyah pasal berzina, dia tak berzina. Tengok tu, saya dah baca juga tu. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada qawnan lismihi. Tarakus sifaha falam yusulhum aruhu, mereka tak penuh zina. Tarakus sifah, puak-puak tuan nenek Nabi ni tak ada pengajaran zina, semua pengajaran nikah. Pengajaran nikah. Tu dia. Falam yusibhum aruhu, tak mengenai akan mereka tu oleh keaiban, tak ada. Keturunan Nabi orang kedabah saja, orang mulia saja. Selapis ke selapis. Itu kerana muliakan Nabi tu. Kemudian itulah makna kata wala syai'un ay lam yadkhulhum syai'un mimma kana alaihi al-jahiliyatu, daripada zina, daripada apa, tak ada. Bi adillatin naqliyatin, kata begitu tu dihukumkan dengan iman, tak termasuk ke mereka itu oleh kufur dengan akhir, dengan beberapa dalih bahasa nakal daripada Quran hadis. Bi adillatin naqliyatin ay minal Qur'ani wal ahadits. Nakal daripada Quran hadis, seperti qaulihi ta'ala, ini ayat dalil nakliyah daripada Quran,
seperti firman-Nya Ta'ala wa taqallubaka fis sajidin, dan berbalik-balik engkau, berpindah-pindah engkau, berpindah-pindah engkau, berbalik-balik engkau di dalam orang yang sujud, orang yang sujud. Engkau ni berbalik-balik dalam orang yang sujud. Supaya kita dah baca di awal berzanji dah, al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Nawayak kata Nabi ni muntaqil, berpindah daripada dahi-dahi dan muka-muka yang bercahaya dan berseri nur Nabi Muhammad beralih daripada bapa Adam turun kepada isterinya Hawa, turun kepada anaknya Syis. Tali mari. Yang sampai ke Ibrahim, turun ke Ismail, kepada anaknya. Ni sampai kepada Adnan. Tu al-muntaqili fil ghuraril karimah. Maknanya dia berpindah daripada ghurak ni jalur calik dahi ke calik kuda. Kita tengok kuda merah, kuda hitam, dia ada tupuk di dahi dia putih, dia panggil tapung dahi kuda, calik dahi dia panggil ghurrah. Maka dia tu duk tali ke ghuraril karimah wal jibah, dan dahi-dahi yang mulia. Maknanya Nabi duk berpindah-pindah. Ni ayat kata wa taqallubaka fis sajidin. Ditafsirkan dengan mana berpindahnya engkau tu pada orang yang sujud belaka. Inilah dihukumkan dengan iman mereka itu. Bahkan begitu. Wa qawlihi, sani ayat, dan seperti sebedanya. Ini hadis. Dia kata adillatin naqliyah. Data sebedanya lam azal antaqilu minal aslabit tahirati ilal arhamiz zakiyati. Senantiasa aku, zala yazalu fa'amdara, mulanya hamzah azalu, pas masuk la majazah lam azal, dia pada mati buat alif, lam azal. Lam azal, senantiasa aku, antaqilu. Ambil sini ni adalah berjanji kata al-muntaqilu fil. Ni sepa'an intaqala, yantaqilu intiqal. Sepa'an dia al-muntaqili. Dia boleh baca al-mutanaqqili, ambil daripada tanaqul. Lam azal antaqilu, senantiasa aku berpindah, beralih-alih, minal aslabit tahirati. Aslab jamak sulbi, daripada tulang-tulang belakang yang suci. Kerana maning kita orang lelaki disimpan dalam tulang belakang sulbi. Bertengok saya kata fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Cuba fikir tengok manusia daripada apa dijadikan. Seolah tahimu manusia Allah Ta'ala buat daripada apa? Allah ayat kata khuliqa mimma indafiqin. Manusia dijadi daripada setitik air yang bertolak-tolak, yang terpancang-pancang, yang memacam-macam. Bagaimana yakhruju, yang keluar ia min bainis sulbi, tubik daripada tulang belakang lelaki, wattara'ibi, dan takung jadi sifat dalam dada perempuan, capu di situ. Tara tu ya kejadian kita. Itu baik dunia ni lah yang bertengok lah, itu tak ada. Asal kejadian tu ya. Jadi Nabi SAW dia rakyat kata aku senantiasa berpindah, beralih-alih mari daripada tulang sulbi yang suci kepada ilal arham, rahim perempuan zakiyah, suci juga kata kita. Ilal arhamiz zakiyah, yang bersih, tebuh jadi lain lah. Saat ni tak kecek suci, tak kalah hadis pun kecek lain. Minal aslabit tahira, daripada tulang-tulang belakang yang suci kepada rahim. Rahim ni sarung peranak kaya, itulah sarung peranak kaya dah. Kepada rahim yang zakiyah, yang bersih. Ayat kata ibu bapa Nabi ni yang bersih. Wa ghairi zalika, tahlid pada kata qaulihi ta'ala, wa ghairi zalika, dan lain-lain daripada zalikal mazkur itu. Gapo lagi ghairi bayat minal ahadithil balighati mablaghat tawaturi, daripada segala hadis-hadis yang sampai ia kepada tempat tawatur. Kita apa pada hadis tawatur bermakna hadis mutawatir. Habis itu. Tiba-tiba orang musyrik
Yang sikit kata nu bapa Ibrahim Azar nu. Sedangkan dia kupu. Tu dia. Apa nak kata? Bergadah situ. Lalu jawab kata wa amma Azaru, dan adapun Azar. Kata sebutlah qiraat Ibrahim duk berlawan duk berhujah dengan Azar. Wa iz qala Ibrahim li abihi Azar. Ada. Ibrahim kata kepada bapaknya siapa? Azar. Adakah patut akak ambil hak akak buat akak semua? Akak buat hak akak semua? Patut ke? Ibrahim dia berhujah dengan bapaknya Azar. Apa tu? Kerana kata taqallubaka fis sajidin tu, segala minat Nabi tu mukmin. Azar tu kufur. Jawab kata dan adapun Azar maka adalah ia Azar itu amma Ibrahim, bapa saudara, pak penakil Ibrahim. Bapa Ibrahim namanya Tarak, Ibrahim bin Tarak. Tu dia Azar ni pak saudara. Apa saudara nak kata wa il qala Ibrahim li abihi. Ibrahim kata kepada bapak dia, siapa bapak dia? Azar bada. Wa inna ma da'ahu bil abi. Jawab saya pula. Istinah jawab. Istinah bayan ni. Dan sesungguhnya memanggil ia Ibrahim akan Azar panggil dengan kata bapak. Apa? Ni li anna adatul arabi. Kerana ada orang Arab ni tad'ul amma bil abi. Ada resah orang Arab dia seru dia panggil akan bapak saudara itu panggil dengan pak. Adatnya tak seperti kita, adat kita dah. Kita panggil ke bapak saudara, tengok kalau hak sulung kita panggil pok long. Tu dia kena-kena ni pok long kat pak saudara lah. Kakak pak kita ke hak awal sekali so awalun. Jadi sulung. awalun lah. Ni anak-anak awalun seawal jadi sulung. Lagak mereka kata sulung. Lepas tu hak tengah. Pak ngoh. Pak hak tengah, bapak hak tengah. Kita panggil kot tu. Menunjuk tepak saudara tu. Tepak sendiri tak panggil lah tu. Ada orang panggil. Ramai-ramai ni panggil pak long tepak sendiri. Dah. Panggil pak ngoh dah. Tapi ada setengah-setengah kita biasa bertemu dah. Panggil ke pak benar tu, panggil sepak saudara. Kadang-kadang tak pak saudara, panggil pak cu. Dah ke? Kita yang mau ke pak saudara. Apa kena pak sulbi, pak hak sungguh panggil pak cu. Ada setengah panggil abang. Mak kau kakak. Kena ke pak. Tu yang panggil lurah yang gharibah, hak pelat tu saudara kira yuhfazu wala yuqasu alaih. Ni biasa temudah banyak ke ikut hulunya lah tu. Tu dia panggil abang ke pak dia. Ni adalah saya hendak mengaji sekali bila kita ziarah. Dia panggil abang. Mana kan? Ketua tu hang nak panggil abang tahu majalah tu. Jadi pada ajal kak panggil abang. Kau kakak dah panggil abang ke pak. Macam tu. Panggil pak cik ke pak dia. Dia dia. Tak sakira lah tu. Nak ayat kata ada. Ada tapi kita nak kias tak boleh. Ni pun dalam Quran guna. Ibrahim kata kepada bapaknya, siapa dia? Azar. Zahir kat bapak sungguh, bapak sulbi, pak saudara. Kerana adat besar orang Arab dia panggil ke pak saudara tu panggil dengan bapak. Tu dia. Habis. Jadi tak ada berlawan lah dengan wa taqallubaka fis sajidin. Ataupun panjang juga ulama tafsir bercakap tentang ayat wa taqallubaka fis sajidin. Habis. Selesai situ dulu. Wa amma ma nuqila. Nak jawab soal lagi tu. Jadi dulu.